Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 108 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 645 kes, iaitu bersamaan dengan 22.2% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 1 April 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 142 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID di Malaysia adalah sebanyak 2,908 kes. Sehingga kini seramai 102 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Ada peningkatan 8 kes kalau kita bandingkan dengan semalam. Dan daripada jumlah 102 kes, 66 kes memerlukan bantuan pernafasan. Semalam hanya ada pertambahan 6 kes, iaitu semalam ialah 60 kes. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa sehingga kini terdapat pertambahan 2 kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dan justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 45 kes, iaitu bersamaan dengan 1.55% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-44 iaitu kes ke-193 merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 80 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan juga penyakit jantung. Beliau mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes positif COVID-19 iaitu kes 115. Beliau telah dirawat di Hospital Kuala Lumpur pada 13 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 31 Mac 2020 jam 4.30 pagi. Jam 4.30 pagi. Kes kematian ke-45 iaitu kes 1053 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 62 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis dan darah tinggi. Beliau mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes positif COVID-19 iaitu kes 486. Beliau telah dirawat di Hospital Kuala Lumpur pada 17 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 31 Mac 2020 jam 10.46 malam. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Buat masa ini terdapat keseluruhan 2,359 orang sukarelawan yang telah menawarkan diri daripada pelbagai kategori yang terdiri daripada 65 orang pakar perubatan pelbagai bidang, 159 orang pegawai perubatan, 909 orang jururawat, 220 orang juru teknologi makmal perubatan, 704 orang penolong pegawai perubatan, 106 orang juru X-ray, 56 orang juru fizioterapis, 70 orang pegawai sains mikrobiologi, 7 orang pegawai farmasi, 44 orang penolong pegawai farmasi, 11 orang pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan, 2 orang pegawai psikologi dan 6 orang kaunselor. Ringkasan keseluruhan yang terkini akan dilampirkan dalam kenyataan akhbar. Kementerian Kesihatan Malaysia sangat menghargai perkhidmatan sukarelawan kesihatan dan perubatan dari pelbagai peringkat dan profesion dalam menangani penularan jangkitan COVID-19 di Malaysia. Dalam masa yang sama, Kementerian Kesihatan Malaysia sedang dalam perbincangan dengan agensi pusat untuk segera memperhalusi mekanisme lantikan secara kontrak bagi pengamal profesion perubatan yang berhasrat untuk berkhidmat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam tempoh penularan jangkitan COVID-19 ini. Kementerian Kesihatan Malaysia sangat mengalu-alukan lebih ramai sukarelawan dan mereka yang ingin berkhidmat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk tampil
menyertai pasukan bantuan kesihatan dan perubatan COVID-19 dengan mengisi borang pendaftaran anggota sukarelawan pasukan bantuan kesihatan dan perubatan COVID-19 seperti akan dilampirkan bersama di klinik dan juga di hospital-hospital Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan dipaparkan adalah laporan yang dibuat oleh Malaysian Institute of Economic Research di mana Malaysian Institute of Economic Research telah melakukan perbandingan trajektori yang diunjurkan oleh mereka iaitu garisan merah berbanding dengan kes sebenar yang dilaporkan sehingga 31 Mac iaitu garisan biru. Perbandingan ini adalah selari dengan kenyataan Kementerian Kesihatan Malaysia di mana ianya mungkin menunjukkan tanda-tanda awal daripada aktiviti yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan pelbagai agensi dalam tempoh 1 bulan kebelakangan ini. Namun begitu, tempoh 2 minggu yang seterusnya adalah amat mustahak di mana ia akan menentukan sama ada tindakan yang diambil oleh kerajaan setakat ini memberi impak yang diharapkan. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan. Boleh elaborate sikit pasal yang kontrak pada yang ini bagi nama Komisi Perubatan? Kontrak kita ialah tempoh untuk 6 bulan kepada mereka pakar-pakar perubatan di pihak swasta yang ingin memberi bantuan ataupun berkhidmat di Kementerian Kesihatan dipersilakan untuk mengambil jawatan tersebut untuk pegawai perubatan, jururawat dan sebagainya macam saya katakan tadi. Datuk, daripada statistik positif COVID, ada tak KKM mempunyai statistik berkaitan dengan warga asing yang positif virus? Kita ada statistik tapi saya tak ada kat sekarang ni, tapi tak ramai yang positif. Kalau warga asing, kalau gelombang pertama kita lihat ada 22 pesakit. Jadi kalau 22 pesakit tu ialah 16 adalah warga negara asing. Jadi gelombang kedua ada juga warga negara Indonesia dan sebagainya. Yeah, I have a question. I know that Chinese government donated 200 ventilators. So until now, how many ventilators Malaysia can provide for ICU, and could it reach the peak in the future? Our target initially was 800 ventilators, but today we have replaced the order of 956 ventilators. And from the donation from Chinese government, so we have 200 ventilators there. So, and we have existing 219 ventilators. And we have 68 ventilators from our private sector. So all in all, I think we are still ventilators are still being procured and hopefully they will be delivered to us within this week. So all in all, we have 956 procurement for the ventilators. Right. So just to clarify, 108 recoveries is the highest? Yes, today is the highest recovery compared to those that have been discharged. And it takes some time, perhaps about 2 weeks before we can discharge them. And this is actually a good sign that our recovery rate is improving, right? So before discharge, we need to have 2 samples within more than 24 hours. 2 sample, negative sample, then only we are able to discharge the patient. And what's the rate right now? How many percent? Discharge rate almost about 18 point something percent. Yeah. 22%. Yeah. Will Malaysia try the Chinese traditional medicine, which tested valuable and can work, can some function in preventing the mild symptom patients with serious one? We in the Ministry of Health, we practice evidence-based medicine. Whether it's a Chinese medicine, etc., we need to look into evidence. So if there's substantial evidence to support, then we will probably use that medicine. Otherwise, I think we have to follow evidence, or unless we are using off-label, for example. Many of the medicine that we use today, anti-HIV, for example, cholesterol drugs, they are off-label. Even hydrochloroquine is also off-label usage. We will identify and we monitor closely.
clusters are they from? And is there any new clusters or how many in total? This may not be directly related to the perhimpunan in Sri Petaling, but more importantly is that they are actually related to the indirect, that means the second, third generation of the infection, which means if, for example, those mosque goers, they get infected as well. So these are the cases that we get. But if you see, most of them have a comorbidities, that's number one, and their age, in terms of higher risk for them if you have a higher, older age group, right? So there's only one cluster. The cluster, as I said, very difficult to define unless you trace. For example, if you go to the mosque and then you get the infection in the mosque, now is it related, sporadic case, or is it because you get the infection from someone else in the mosque? So we found that within 1 month, the generation, from the index case, so we already have 5 generation infection. For example, from those who are in Sri Petaling, so they continue to infect until 5th generation now. So which means, it's difficult for us to match and also trace them because the link between the index case and the 5th generation. Then, you also mentioned that 5,000 you are still looking for them. Yes, we are still looking at 5,000, but also we believe that some of the participants have gone overseas. Gathering overseas, normally they have these activities of spending 40 days abroad, for example. They may not be back yet, but those who are, those who are available and we encourage them to come forward. Do you have a number of those that went overseas? We have, but we are trying our best to trace them together with the police. How did you get the figure? Yesterday when we asked the Home Minister, because yesterday when we asked the Home Minister said, they don't have the actual figure. It could be only 10,000. Yeah, so we have to trace from multiple sources. So I think we work closely with the police and see how best we can trace them. Excuse me. There are many foreigners living in City 1. How are they now? And any of them be confirmed now? So it's still early for us because we started only 2 days ago. But nonetheless, we know that the index case attended the gathering in Sri Petaling and have infected at least 12 people. So, in total, there are 17 people being infected. So because of that, that's the reason why we look into not only the numbers of cases, but short period of time. So if one area, suddenly they have 40 cases within 2 days, then we have to take action on that area. So now today is the first day, we are coming to the phase 2 of the MCO, right? So now our focus is to look into the red areas, hotspot area, and once we have identified the hotspot area, and if there is actually an exponential increase in the cases, like for example 40 cases in 1 day, then we go after the case, and then probably we'll do an enhanced MCO in that area. Dato', untuk yang discharge tadi, boleh tahu berapa tempoh masa yang diperlukan untuk dirawat sakit ini untuk sampai mereka discharge? Tempoh dia lebih kurang seminggu hingga 2 minggu. Jadi kita lihat pada kes-kes yang discharge tu, ada kala mengambil kurang-kurang dia 2 minggu untuk kita dischargekan sakit tu. Sebab kadang-kadang mereka dah tak ada gejala, tetapi masih positif lagi. Kita kena tunggu sampai ujian dia negatif 2 kali lebih pada 24 jam, baru kita boleh discharge. Boleh sebab PKP 1 dah balik, kita boleh Dato' review macam mana PKP 1 dan adakah kita berjaya dan harapan untuk PKP 2. Kalau kita lihat daripada gambar rajah atas tu, kalau unjuran warna merah tu, iaitu unjuran daripada Malaysian Institute of Economic Research, berarti ada kes mendadak, unjuran tu ada mendadak. Tetapi tindakan kita untuk tempoh 2 minggu dalam MCO, kita lihat ialah warna garisan warna biru. Jadi kes kita tak naik secara mendadak tetapi telah ada sikit mendata. Jadi nampak daripada graf ni ada kejayaan ataupun tanda-tanda awal kita berjaya dalam tindakan kita untuk melaksanakan MCO.
Jadi kita harap dalam fasa kedua kita dapat mempertingkatkan strategi dan aktiviti-aktiviti kita, terutama dia di hotspot yang telah dikenal pasti. Dan kalau ada kes mendadak di hotspot tersebut, kita akan melaksanakan enhanced MCO di kawasan tersebut. Dalam enhanced MCO, kita akan saring semua orang di kawasan tersebut dan kita akan kenal pasti, kenal dan kita akan uji, kita akan kenal pasti dan kita akan asingkan dan bagi rawatan pada mereka. Datuk, former Health Minister Dr. Zul asked that MOH share clinical data with states. What do you think of this request? So I think what is important is that we welcome all parties working together as one with Ministry of Health. More so in crisis that brought us all, the whole nation coming together. For the first time in history, I think we have implemented Act 342. And we embrace every sector is a health sector. Today we see it in reality, how every sector, every ministry, everyone comes together for a common cause. And we will love to share some of the information, but we realize that some information, for example, the clinical data and all that, and we need to look into what aspect of the data that we can share. So like public health data, there's not much an issue, but when personal data, in terms of your history, that may have some issue. But currently, Ministry of Health and MKN, Ministry of MCMC, as well as Ministry of Science, Technology and Innovation, we are working hard to provide a central committee with pertinent data for us to come up with software that is actually, we are able to use the software to predict and even to locate some of our cases in certain areas. So this helped us, for example, we know in Simpang Renggam, there is a spike of cases there. We know in Sungai Lui, there's a spike of cases there. So it helps us to take fast action in hotspots area. As the numbers increase in red zones and hotspot areas, yeah, the numbers, yes, we publish the numbers. So every one of us can actually refer to the map. And once you refer to the map in the hotspot area, we are zooming into the district now. So at least you can identify the district. But more importantly is that when we look into the two areas, for example, in Kluang, initially was reported about 80 cases. Now, jumlah case positif di Kluang ialah 111 case. So because of the active case detection, we trace, we test, and then we isolate and we treat. And Bandar Baru Ibrahim Majid, 88 cases. And then Bandar Baru Ibrahim Majid, bukan Bandar Baru Ibrahim Majid, 23 cases. So, and Ulu Langat, for jumlah kes positif Ulu Langat ialah 277 kes sehingga 9 malam 31 Mac 2020. So we can see that there's 277 cases. Initially was very low, but when we have active case finding, we managed to detect them, test them, isolate them, straight away we treat them. So this is what we do in a blended approach. That means we are still doing the containment while we continue to do the mitigation of using the MCO. So this is an enhanced MCO together with acute case detection and to isolation. When we find a positive case, then we will isolate them. How many missions have you traced who went to the tabligh in New Delhi? We are trying to find the information, so we are contacting our counterpart in India, but it's not easy to get this kind of information. But I think we have a few leads, and we hope that we are able to locate them in time. So I think we are not able to share some of the intelligence that we have, the technology and information we use to track them. So far, I think we are trying to collaborate with our counterpart in India. Do you think that this can be another cluster? It is possible because if you look into every country, we have an international health regulatory committee looking into it. Just like us, when we detect some of foreign patient, for example, positive, we will inform the respective country. So sama juga di India, if they we communicate with them and we share information. This is under the World Health Organization punya network and collaboration. Last question. Datuk, sebelum ini para kawan bu, Mhm. tidak akan mereka akan ditempatkan
Kita sukarelawan kita dah tempatkan mereka. Jadi bila mereka sampai, contohnya bila mereka daftar dengan kita, lepas tu kita akan tengok kepakaran sukarelawan tersebut. Jadi dengan kepakaran dan penempatan di mana sukarelawan tersebut, jadi kita akan tempatkan mereka di fasilitis, contohnya klinik ataupun hospital yang terdekat dengan sukarelawan tersebut. Jadi memang kita sangat mengalu-alukan sukarelawan, contohnya pakar bius ataupun jurawat-jurawat yang intensivis yang berkhidmat di ICU dan sebagainya. Dan kita lihat ada peningkatan kes daripada pesakit COVID ni yang masuk ke ICU. Semalam ada peningkatan 8 kes yang mereka yang perlukan bantuan pernafasan, peningkatan 6 kes. Jadi kita mengalu-alukan kalau ada kepakaran ataupun pakar-pakar bius yang telah bersara ataupun di pihak swasta yang nak berkhidmat dengan Kementerian Kesihatan, kita sangat alu-alukan mereka. Datuk, kalau tengok jumlah lab test tu, ada drop daripada 7,000 pada Mac 2020 pada kurang daripada 3,000 setiap hari dan lebih 8,000 kes pending. Adakah number of positif itu sebenarnya menurun tak berapa banyak sebab pending kes? Jadi kalau kita lihat lab test yang hari ini yang kita ada ialah kes positif ialah 2,908 kes, yang negatif ialah 32,894 kes, yang pending ialah 7,660 dan kita telah laksanakan 43,462 kes. Dan apabila kita lihat pada makmal, pada awal dia kita ada 12 hospital yang boleh melaksanakan ujian untuk COVID-19 ni, dan hari ini kita tambah 2 hospital, iaitu hospital di Sibu dan hospital di Queen Elizabeth Hospital. Jadi kita ada 14 hospital dan 1 IMR dan 5 makmal kesihatan awam. Jadi kita sekarang ni kapasiti ataupun keupayaan kita ialah 20 dan ditambah dengan 7 lagi makmal-makmal swasta. Dan sekarang ni, hari ini kita ada 12 universiti, IPTA ada 12 makmal dan IPTS ada 7 makmal campur dengan 1 MGI iaitu Malaysian Genome Institute dan juga Angkatan Tentera. Jadi keseluruhannya makmal-makmal yang ada di Malaysia yang boleh laksanakan ujian ni ialah 48 makmal. Jadi kita jangkakan sekarang ni kita ada keupayaan untuk melaksanakan 11,500 ujian dan kita akan pertingkatkan lagi ke mungkin 16,500. Dan semalam saya nak maklumkan pasal ujian rapid test kit daripada Korea. Hari ini baru kita terima dan kita akan laksanakan ujian verifikasi untuk ujian rapid test kit iaitu antigen test kit daripada Korea. Dan esok kita ada keputusan, kalau keputusan dia menunjukkan akurasi yang tinggi, maka ketepatan yang tinggi, maka kita akan membuat perolehan sebanyak 200,000. Yang ni kita boleh laksanakan tak payah hantar ke makmal, boleh laksanakan di klinik ataupun di hospital-hospital. Dan mereka hanya memerlukan biosafety cabinet saja. Dan klinik-klinik kita ialah 444 klinik dapat melaksanakan ujian swab, dan sekarang ni kalau kita ada biosafety cabinet dan menggunakan test kit yang kita guna daripada Korea iaitu antigen measuring, antigen testing, kita mungkin akan tempatkan dan dapatkan ujian iaitu di klinik tersebut. Jadi mungkin kita akan percepatkan lagi keputusan ujian tersebut dengan menggunakan Korean antigen test kit ini. Jadi kita harap mungkin dalam sehari dua lagi kita akan dapat melaksanakan. Mengenai pusat-pusat kuarantin, setakat ini how many in total sudah identified and where are these places? Kita dalam pusat-pusat kuarantin ada di seluruh negara Malaysia lah. Jadi setiap negeri ada pusat-pusat kuarantin dan kita telah kenal pasti lebih pada 334 pusat kuarantin. Dan hari ini pun dah ramai yang mereka yang telah kenal pasti sebagai negatif tetapi ada kontak positif. Jadi kita dah tempatkan mereka di pusat-pusat kuarantin. Lebih kurang 4,000 lebih sekarang ni. Tempatnya ada banyak tempat je yang mungkin kita akan maklumkan nantilah tempat-tempat tersebut. Campus
kita menggunakan institut latihan awam dan juga satu lagi institut latihan Kementerian Kesihatan Malaysia. Contohnya Intan, contohnya ACAP dan sebagainya. Ini semua institut latihan yang telah dikenal pasti. Setiap negeri ada institut latihan dan kita kenal pasti untuk digunakan untuk kuarantin. Ada guna hotel dengan resort juga? Hotel dan resort kita dalam proses pertimbangan dan jadi mungkin kita akan lihat dalam sehari dua lagi kita akan kenal pasti hotel mana dan resort mana, dan kita juga kena kerahkan anggota-anggota kita sama ada polis, Angkatan Tentera Malaysia dan juga warga Kementerian Kesihatan Malaysia untuk bertugas di hotel tersebut. Last question. Ya. Jadi dia meninggal di rumah. Jadi bila kita datang kita tak dapat keizinan untuk melaksanakan postmortem. Jadi bila bawa ke hospital, kita laksanakan swab dan swab tu positif untuk COVID-19. Lepas tu kita akan melaksanakan contact tracing untuk keluarga tersebut dan kita test semua satu keluarga. Kes tu baru balik pada Arab Saudi. Datuk, adakah KKM akan menasihatkan government untuk membenarkan balik kampung untuk rakyat? Jadi masih terlalu awal untuk kita menjangkakan sama ada COVID-19 ni dapat dikawal dengan sebaik mungkin. Tetapi kalau kita nampak graf sekarang ni ada tanda-tanda awal dia dapat dikawal. Jadi bagi tempoh kita selama 2 minggu. Tetapi apa yang penting setiap daripada kita kena memperketatkan amalan kita lah. Contohnya duduk di rumah, basuh tangan dan juga jarakan yang selamat. Jadi kalau kita boleh laksanakan, semua kita boleh laksanakan, insya-Allah kita lihat kita boleh mengubah trend ataupun kejayaan ini. Apa yang penting, saya rasa pasti ramai yang terkesan dengan COVID-19 ni. Tetapi apa yang pastinya kita perlu mengubah tingkah laku kita. Antaranya basuh tangan, dan kita bila jumpa sekarang ni kita tak salam ataupun lain jauh lagi kita nak bercium. Jadi itulah amalan kita sekarang ni. Dan kerap basuh tangan dan juga kita jarakkan sekurang-kurang 1 meter apabila kita berjumpa dengan rakan-rakan kita dan sebagainya. Thank you. Jadi kalau lihat graf yang ni, ke atas graf ini, warna merah ialah unjuran daripada Malaysian Institute Economic and Research yang warna merah. Yang biru ialah kes sebenar yang telah kita rakamkan, warna biru ya. Jadi kes nampak warna biru semakin mendata, melandaikan curve tu. Jadi kita flatten the curve. So kita harap dalam tempoh 2 minggu lagi kita lagi boleh melandaikan curve yang dipunjulkan. Tadi kita tengok ada kementerian wilayah dia buat pembersihan tol Philippines guna drone. Adakah ada keperluan sebenarnya untuk kita akan bekerjasama dengan Kementerian KPKT untuk menjalankan aktiviti. Tapi Kementerian Kesihatan ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada KPKT kerana membantu Kementerian Kesihatan dalam proses nyah cemar, pembersihan, dan ini aktiviti-aktiviti memerlukan kepakaran dan juga kita akan bekerjasama bukan saja dengan agensi KPKT dan juga agensi-agensi yang lain. Dan juga masa inilah kita kena gunakan idea-idea yang inovatif untuk bagaimana kita nak laksanakan amalan-amalan kita. Jadi mungkin ini satu ada idea yang dapat kita ketengahkan. Dan juga contohnya amalan kita setiap tahun. Contohnya ditimbulkan semalam ialah Bazar Ramadan. Jadi mungkin kita ada guiding principle di Kementerian Kesihatan yang kita kena patuh. Tapi bagaimana kita boleh daftarkan ataupun rakamkan idea-idea yang baru. Contohnya boleh tak kita laksanakan e-Bazar Ramadan ataupun online Bazar Ramadan ataupun drive-thru Bazar Ramadan. Jadi yang pastinya kita elakkan daripada perhimpunan yang ramai dan juga jarakkan antara social distancing dan sebagainya.
Jadi kita terbuka pada idea-idea yang terkini ataupun yang dikemukakan kepada kementerian. Kementerian akan melihat garis panduan Kementerian Kesihatan sebelum kita boleh meluluskan ataupun terima pakai idea-idea yang baru ni. Okey, terima kasih.